Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari ataupun kita dah pukul 3 mungkin ke petang. Selamat petang pada semua yang mengikuti program webinar WPU ni. Dan ini merupakan siri yang ketiga saya rasa yang telah kita buat webinar di era ataupun di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, di mana kita tidak boleh buat secara bersemuka program-program kita. Dan pada petang ini kita bertuah kerana dapat bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif YPU, Yayasan Pengguna Usahawan Terengganu, yang mana beliau merupakan CEO yang baru ditempatkan ataupun dipindahkan ke YPU daripada Majlis Daerah STU. Dan dan untuk sebagai pengenalan, orang kata sebagai untuk menyambung silaturahim atau berkenalan dengan CEO kita, Encik Tuan Haji Muhammad Iskandar bin Muhammad Aziz, yang akan bersama-sama kita pada hari ini dalam sesi webinar untuk kita terus vision beliau ataupun apa-apa yang dia akan dicakap ataupun diwar-warkan oleh beliau bersama kerana vision beliau untuk kerana dilantik sebagai Ketua Pegawai CEO WPU ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pengguna Usahawan Terengganu. Jadi lebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa YPU sepanjang pandemik ini juga ada bersama membuat beberapa program yang secara online, seperti kita ada program seminar online bersama dengan Coach Syahrir, dan juga seminar mengenai marketplace yang akan dilakukan, nanti saya akan bagi tahu tarikh bila akan dibuat sepanjang PKP ini. So kita sekarang bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif kita, iaitu Tuan Haji Muhammad Iskandar bin Muhammad Aziz. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Nampak ceria kita ni. Alhamdulillah. So Tuan Haji dah makan ke belum nanti? Kita makan lebih daripada makan dah. Nampak kita Tuan Haji kalau tengok ditempatkan ataupun dipindahkan daripada Majlis Daerah STU ke YPU pada 15 hari bulan 12 2020, dan sekarang ni dah hampir 15 hari bulan 2. Hari ni 9 hari bulan, dah tak berapa lagi 15 sepanjang lebih kurang dah hampir 2 bulan Tuan Haji dekat sini dekat YPU. Dan mungkin usahawan-usahawan di luar sana tu ataupun para peniaga yang belum mengenali Tuan Haji secara langsung, yang dipertanggungjawabkan untuk membimbing ataupun membawa vision YPU ke arah untuk membangunkan usahawan Terengganu sendiri. Dan tahniahlah lebih dahulu Tuan Haji kerana dapat bersama dengan orang kata dengan untuk bersama dengan usahawan dalam membentuk vision ataupun membentuk perjalanan usahawan kecil ini supaya dia berjaya dalam bidang keusahawanan masing-masing. Dan kebetulan pula Tuan Haji dipostingkan atau beri tempat di WPU kebetulan pandemik COVID-19. Jadi mungkin satu cabaran yang hebat bagi Tuan Haji. Dan soalan yang pertama Tuan Haji, sebelum kita pergi lebih lanjut ini, bolehkah Tuan Haji, mungkin usahawan di luar sana belum mengenali Tuan Haji, untuk secara ringkasnya memperkenalkan diri sedikit latar belakang Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Okay. Terima kasih kepada Encik Zubir daripada bahagian Pembangunan Usahawan Yayasan Pembangunan Keluarga, Yayasan Pembangunan Usahawan. Jadi yang pertamanya apabila memperkenalkan diri, kita akan yang pertamanya memperkenalkan nama saya secara penuhnya ialah Muhammad Iskandar bin Muhammad Aziz, dan asal saya daripada daerah Marang, Terengganu, dan telah berumah tangga dan mempunyai 5 orang cahaya mata.
2 pasang dan seorang lelaki. Umur berapa dah Tuan Haji? Ya, Nampak macam dia remaja lagi umur. Umur berapa dah? sekurang Umur berapa dah Tuan Haji? Ah. Nampak macam remaja lagi tu. remaja. Saya telah hampir mencecah 5 siri lah. Oh, okey. Kalau kita rasa muda lagi tu, itu masalah diri lah. Kita rasa tua dah. Jadi, walaupun sepanjang perkhidmatan saya mula berkhidmat dalam pentadbiran negeri ini mulai tahun 2001, dan sebelum pada itu saya di pelbagai pelbagai sektor, bermula daripada sektor persendirian. Belum grad lagi kan saya dah mulakan satu perniagaan yang kecil, kita kata kecil-kecilan, dan bidang itu bukan sesuatu yang kita belajar, tetapi sesuatu yang kita minat. Hobi saja asalnya, tetapi sehinggalah menubuhkan satu syarikat Kopi. bersama dengan seorang kawan yang juga rakan sekelas saya waktu masa dahulu, sehinggalah saya ditawarkan menjadi pegawai tadbir negeri. Saya telah menutup syarikat itu ataupun Tak diteruskan lah. Saya kata tak diteruskan. sebab ini faktor-faktor perundangan dalam negara kita, pegawai awam tidak boleh menjalankan perniagaan. Jadi kita tutuplah sebagai memberi laluan perkhidmatan kita fokus kepada apa yang telah diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai pegawai awam, maka orang awam yang membiayai kehidupan kita daripada apa yang kita telah dapat gaji dan sebagainya, maka itulah yang menjadi fokus dan juga tanggungjawab kita. Jadi tak adalah kita mempunyai kepentingan dalam syarikat sendiri dan juga yang boleh mengganggu tugas kita sebagai pegawai awam. Yang seterusnya, bila masuk pegawai tadbir, saya mula ditempatkan di pentadbiran tanah. Kemudian pergi ke Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri, kembali semula kepada pentadbiran tanah, dan dia agak lamalah pada kali ini. Dan seterusnya kembali ke pihak berkuasa tempatan. Jadi dalam perkhidmatan saya mempunyai tempoh masa yang lebih panjang di peringkat pentadbiran tanah dan juga PBT. Dan termasuk juga jabatan-jabatan lain, jabatan negeri yang lain yang pada saya tidak putus perkhidmatan, tetapi dia saling berkait. Sama ada di Jabatan Perkhidmatan Veteriner ataupun Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu, semuanya mempunyai hubung kait dengan kita sebagai pegawai awam, kita sebagai pemberi dan juga penawar perkhidmatan. Mana-mana jabatan di kita berkhidmat kepada orang awam. Maksud orang awam ni, kita pun orang awam. Yes. Kita pun rakyat. Tapi dengan arti katanya, kalau kita rasa kita pergi satu jabatan, kita tidak dilayan, kita nak marah. Betul. Apalah kiranya agaknya kalau orang lain datang ke pejabat kita dan kita juga buat perkara yang sama, tentunya orang lain juga akan marah. Rasa tidak puas hati. Cuba kita letak diri kita pada peringkat, pada tempat orang lain. Ini suatu keadaan yang lazim pada saya. Saya letakkan diri saya pada orang yang hadir di hadapan saya. Cuma sekiranya dia datang itu dengan tata cara yang sesuai dengan kita kata dia orang yang memerlukan sebarang bantuan ataupun perkhidmatan yang kita boleh beri, kita bantu dia setakat mana yang kita mampu dan daya usaha kita. Dan sama ada segera ataupun akan memakan masa.
kuasa. Sama ada dengan kepandaian kita, kompetensi kita, ataupun kita perlukan sokongan daripada pegawai-pegawai lain ataupun agensi-agensi lain. Asalkan kita dapat mampu memberi sedikit ruang kepada mereka untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Itu lazim pada saya di mana-mana jabatan. Jadi walau apapun sampai sekarang saya tak tukar lagi nombor telefon. Jadi ada yang orang yang tidak berkait dengan jawatan sekarang pun masih juga berhubung. Itu masalah yang kerana mereka mengenali kita. Jadi sekarang ini bila di Yayasan Pembangunan Usahawan, ada usahawan yang ingin berkenalan kerana dengan ketua pegawai eksekutif Yayasan Pembangunan Usahawan, maka kemungkinan lepas pada ni akan ada profil baru yang ditambah kepada diri saya, akan memberi pertambahan kepada jawapan dan masalah kepada jawapan-jawapan ataupun penyelesaian kepada isu-isu yang berkait dengan keusahawanan. Mungkin juga pengalaman-pengalaman lepas di peringkat pihak berkuasa tempatan ataupun pentadbiran tanah boleh kita permudahkan mereka untuk melancarkan ataupun menyelesaikan masalah-masalah sedia ada. Antaranya kita ambil contoh, kita katakan sebagai mereka mempunyai masalah di kedai. Kedai dia mungkinnya tidak dilesenkan oleh PBT. Oleh kerana kita mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam bidang yang berkaitan dengan PBT, maka akan memberi suatu khidmat nasihat yang lebih mudah kepada mereka. Maknanya berdasarkan pengalaman Tuan Haji sepanjang berada di agensi-agensi tersebut, boleh bawa kepada YPU untuk kita untuk kita mengikuti satu sistem kan yang berkait dengan PBT, berkait dengan pejabat tanah, berkait semua ada kaitan semua, dan YPU ini merupakan satu platform baru bagi Tuan Haji untuk kita praktik apa yang telah kita amalkan sebelum ini. Betul tak lagi? Ya betul, itu yang kita harapkan. Sebab pada saya kita tadi sebut pasal visi Yayasan Pembangunan Usahawan. Saya tidak akan mengubah visi. Sebab visi itu cita-cita jadi bukan cita-cita saya, tetapi saya akan mendorong kata yayasan mempunyai visi membangun usahawan dan peniaga bestari ke tahap global. Ada peniaga tempatan yang mungkin ada ciri-ciri ataupun unsur-unsur ataupun apa-apa juga kelayakan yang boleh kita ketengahkan di ke peringkat global. Jadi produk-produk keusahawanan daripada usahawan Terengganu tempatan yang boleh kita ketengahkan, insya-Allah itu dah menjadi suatu visi kepada Yayasan Pembangunan Usahawan, walau siapa pun ketua pegawai eksekutifnya. Betul. Cumanya visi tetap sama kan? Visi tetap sama. Tetapi dalam era-era yang kita sekarang ini, kita telah didedahkan dengan pelbagai suasana baru perniagaan. Yes. Dunia banyak berubah. Yes. Jadi dunia baru. Dunia baru ini kalau kita bermulanya sebenarnya bila kita kata PKP. Tapi PKP itu bermula daripada pandemik COVID. Yes. Ramai orang marah kerana PKP. Dan juga COVID. Jadi memanglah COVID itu kalau kita lihat sebagai satu yang negatif, dia akan memberi kesan yang tidak baik pada diri kita dan orang lain. Betul. Dan lahirnya PKP melalui perintah pihak kerajaan, melalui perintah kawalan pergerakan. Kali ini dah kali yang siri kedua. Siri kedua. Siri ketiga, 3.0 kan? PKP pertama tahun 2020 dan sekarang PKP kedua. Dan siri-siri PKP B, PKPP ini sebenarnya melihat kepada tahap-tahap kepentingan pihak-pihak dalam negara kita. Pelbagai pihak telah diambil kira. Yes. Cuma kita perlu melihat secara praktikal dan juga positif apa yang telah berlaku pada kita dan
menguji kita dengan penuh hikmah lah. Kita kena berfikir bukan hanya kita menyalahkan apa yang sedia ada. Ya. Kita perlu mencari penyelesaian. Kita terpaksa menghadapinya. Ya, hadapi dengan cara dengan redha, dengan mengetahui bahawa, dengan beriman bahawa adalah hikmah yang Allah tetapkan buat kita. Kadang-kadang Tuan Ji, yang PKP kawasan sekarang ni, orang kata dia masa tengah tu membuat kita lebih kreatif, kan? Betul tak ni? InsyaAllah, insyaAllah. Dan saya lupa nak sebut tadi, apabila kita melihat secara positif dan era sekarang ini dengan PKP ini, era digital yang sedang melanda bukan hanya negara kita tetapi juga telah lama berlaku daripada IR4, boleh katakan era digital sekarang, tapi dah bermula daripada kita kata tahun pertengahan 90-an, era multimedia. Bermula daripada era IT, industri ICT. Tapi ICT DSTU tu ikan celup tepung tu lain, produk pelancongan. Tapi ICT yang kita masukkan ini adalah teknologi maklumat dan perhubungan. Teknologi telah memainkan peranan utama dalam era digital sekarang ini. Dan kita rasakan teknologi juga banyak membantu usahawan. Dan usahawan juga daripada kalangan mereka yang terlibat secara langsung dalam penyedia sama ada secara perkakasan hardware ke dalam bentuk software kepada teknologi di era digital ini. Jadi pendekatan yang lebih memberi impak buat masa PKP ini adalah pendekatan secara online ataupun maya. Jadi sejak beberapa tempoh yang lalu, media sosial memainkan peranan utama lah dalam aspek, kalau nak kata maklumat lah utama. Saluran maklumat dan saluran maklumat itulah barulah dia memberi nilai kepada beberapa perkara lah dalam keusahawanan atau contohnya. Hanya usahawan sebenarnya dari segi pentadbiran, pengurusan dan sebagainya lah. Ini kita keusahawanan dalam marketing contohnya, pemasaran menjadi sebahagian saja digunakan, dan di jabat pun sebahagian saja digunakan pun, tidak semenyeluruh. Cuma itu infrastruktur yang kita ada buat masa ini. Negara kita pun tak ada lah sampai sekarang ni baru 5G. 5G pun baru bermula. Jadi bila kita cakap itu, biarlah serah kepada pihak yang lebih berkemahiran untuk membincangkan teknologi 5G dan sebagainya dalam bidang mereka. Cuma kita fokus kepada dua aspek di Yayasan Pembangunan Usahawan ini. Yang ini kita katakan sebagai misi kita untuk mencapai visi yang telah ditetapkan itu. Memanglah misi kita menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti melalui perkongsian pengetahuan, keuangan, kemahiran, kemudahan-kemudahan yang ada secara infrastruktur. Kemudian penerokaan peluang perniagaan di samping memberi perkhidmat nasihat serta promosi kepada produk-produk usahawan di Terengganu. Tetapi juga kita perlu melihat kepada pembangunan usahawan itu secara satu produk. Setiap orang perlu ada pembangunan keusahawanan dalam dirinya. Pembangunan diri. Pembangunan diri. Jadi kalau usahawan ni kita mari ramai-ramai, dia tak apalah, biar dia niaga, kita tak niaga tak apa. Ini satu bentuk yang kita kata kita mungkin kita ketinggalan. Jadi orang lain dah maju, dah banyak benda, dah banyak hasil, kita baru nak memulakan. Jadi mungkin kita nak katanya ketinggalan dari segi mungkin era digital, kita masih jual nasi goreng pisang, nasi lemak dan sebagainya depan rumah ataupun buka gerai di tepi jalan.
Ya. Sedangkan orang beratur depan gerai kita. Sebab nasi lemak kita ni memang paling 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 sedap sekali dalam kampung kita mungkin. Tapi oleh kerana orang lain, orang kampung kita je beli beratur. Itu pun orang padah. Orang lain tak tahu kan? Orang lain tak tahu. Tetapi bila ada seorang menggunakan salah satu mungkin pelanggan kita, Viral kan? Viral kan? Isu viral zaman malam ni, baik dan buruk tu viral belaka. Yes. Betul pun viral, kalau salah pun viral, kalau pas viral. Jadi ini sikap yang tidak bertanggungjawab lah pada kita. Ambil yang baik tu lah, ambil secara positif tu. Kita viralkan yang baik ini. Contohnya dari segi perniagaan tadi, nasi lemak. Pernah dengar tak nasi lemak cikgu? Jadi ramai pula cari cikgu. Nasi lemak cikgu mahal. Nasi lemak, tak boleh sebut lah, orang marah, orang puan marah. Itu baru nasi lemak ni. Satu produk. Dan kemungkinan hanya dia yang buat dan nasi lemak dia tu je. Banyak lagi ni. Banyak produk. Tapi bila dia meninggal, tak ada dah. Habis dah. Jadi ini lebih kepada pembangunan usahawan. Dia sendiri contohnya setiap orang mempunyai resepi yang berbeza. Kalau kita dulu kat boleh makan nasi ataupun lauk nasi lauk apa pun yang kata daripada air tangan mak. Air tangan mak. Kita akan kenal abang. Mesti air dia yang letak. Dia letak. Yang tak boleh. PKP ni dah boleh nak gerak ke daerah, nak balik kampung tengok mak 2 bulan lebih dah. Jadi 2 bulan lebih tu rasa ya Allah macam 2 tahun. Ya betul. Macam mana? Tak boleh makan walaupun mak goreng ikan selayang je, tapi sudah sampai ke 2 bulan akan datang tu rasa lagi ya. Jadi ada benda, ada sesuatu yang kita tak nampak dan kita tak tahu, tak boleh nak tanding. Apa yang dikatakan air tangan tu kan. Yes. Jadi setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing dan jika produk itu ataupun dia sendiri yang dapat membangunkan ciri-ciri keusahawanan pada diri dan juga boleh melatih orang lain. Contohnya pemupukan budaya keusahawanan di kalangan keluarga. Ya, ini salah satu daripada perkara yang kita kesalilah. Kita tidak berapa bagalah contohnya. Mak masak sedap tetapi anaknya tak. Sebab orang kata dok nurung mak. Nurung. Jadi sebab apa? Sebab ciri-ciri keusahawanan itu tidak dipupuk daripada kekeluargaan ataupun daripada beberapa pihak yang saling berhubung lah. Banyak berlaku. Cumanya YPU kita harap boleh memainkan peranan untuk memupuk budaya keusahawanan itu di tingkat tak sama ada keluarga atau masyarakat lah, mungkin di kalangan bekerja. Jadi minat keusahawanan dia. Mulakan daripada diri sendiri. Macam tadi saya sebut tadi, kerana hobi je. Jadi boleh jadi satu syarikat. Dia tak sedar yang dia ada bakat sebenarnya. Dia tak sedar yang dibakat dah. Jadi kalau ikut pada bila bertukar ke Yayasan Pembangunan Usahawan ni, di era PKP, tadi nak gerak, kita tak boleh nak berkumpul ramai-ramai untuk memberi khidmat nasihat, kita tak boleh nak buat latihan keusahawanan, dan dengan erti katanya kita perlu kreatif menyelesaikan masalah dan menyampaikan apa yang sepatutnya kita sampaikan setakat mana yang kita mampu untuk memenuhi keperluan yang dikehendaki oleh masyarakat ataupun masyarakat. Kalau kita tengok kan bahawa era pandemik ini mungkin banyak masalah usahawan yang di luar. Memang dikatakan banyak masalah yang menimpa usahawan. Yang yang ada menutup jualan. Tapi di YPU ni saya terdengar dia kata yang vision baru kita yang mu tunggu aku pergi. Betul tak yang kita nak arah tu? Mu tunggu aku pergi atau mu tunggu aku mari yang tu. Mu tunggu aku pergi. Dulu memang kita fikir kita bila usahawan ni di setiap daerah, Terengganu sajalah kita kata tak. Setiap daerah mempunyai usahawan.
tetapi di setiap daerah Yayasan Pembangunan Usahawan tak ada. Ya, Ada betul. satu saja. Di daerah tak ada. Macam jabat daerah, jabat tanah ada setiap daerah. Okey. Jadi ini satu halangan kepada kita. Hmm. Halangan itu kita fikirkan kita atasi dengan cara online. Jadi modul-modul latihan kita dah cuba melaksanakan modul latihan secara online. Melalui video pun kita akan adakan, dan di samping itu setiap video ini ataupun setiap modul latihan online ini akan melibatkan fasa ataupun peringkat dan juga level lah tertentu Ya. yang harapnya apabila peserta ataupun usahawan sertai, kita perlu adakan satu ujian kepada mereka. Tahap pemahaman mereka kemungkinan dia dengar, dia tahu dan dia faham, cuma dia tak mungkin dia ada kekeliruan. Jadi ada ujian kita, insya-Allah kita cuba buat fasa setiap level itu, setiap peringkat itu ada ujian. Ada ujian. Jadi dia lepasi satu tahap mungkin modul asas, dia boleh pergi kepada modul seterusnya iaitu modul lanjutan lah. Lanjutan yang seterusnya 3 modul, 3 lah, 1 2 3. Betul. Jadi ini kita nak ukur juga sejauh mana mereka penyampaian kita, latihan yang kita beri itu memberi kesan kepada keberkesan program latihan kita pada usahawan ini. Jadi sejauh mana juga kita boleh membentuk mereka, ada yang kita katakan ciri-ciri keusahawanan ini, adakah ia dibentuk ataupun terbentuk. Ada yang kita boleh katakan kita bentuk, maknanya dibentuk, usahawan ini dibentuk oleh modul ini. Dan apabila dah dibentuk, maka mungkin mereka boleh membangunkan diri sendiri atau boleh mencari ruang lain untuk menambah baik apa yang ada pada mereka, sama ada pengetahuan ataupun kemahiran. Mungkin pada peringkat awal hanya satu perniagaan ataupun satu jenis produk sahaja yang dia boleh ceburi, tapi mungkin dengan pelbagai pendedahan sekarang mungkin didapat menerima daripada pelbagai agensi di bawah apa ni, Twitter mungkin, rakan-rakan strategi Yayasan Pembangunan Usahawan. Dan mungkin daripada sahabat-sahabat dan kawan-kawan mereka sendiri. Yang paling utama ialah daripada pasaran itu sendiri. Dulu apa ni, orang bidang IT ni tak berapa laku. Sekarang dia laku lah. Jadi mereka boleh buat modal perniagaan baru dah sekarang ni. Jadi dengan penggunaan apa ni teknologi yang memberi kemungkinan, memungkinkan mereka lebih berjaya. Ya. Okey, itu pada saya mungkin first round lah. Soalan pertama lebih berkisar kepada pembangunan usahawan sendiri. Jadi bermula daripada dalam diri, dan insya-Allah dia boleh lahirkan, bentukkan sehinggalah mencapai satu aspek pengeluaran kepada produk-produk sama ada barangan ataupun perkhidmatan yang boleh diketengahkan. Dalam itulah elemen yang paling utama ialah ilmu. Ya. Jadi apa yang modul latihan dan sebagainya, ilmu yang paling utama. Yes, betul. Tapi kalau ilmu ada tapi tak digunakan sebagaimana amanat yang berhormat pengerusi Yayasan Pembangunan Usahawan menyebut bahawa kalau ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu, maka tidak ada makna dan tidak akan pergi ke mana pun. Betul. Jadi ilmu itu mesti beramal. Itu sajalah bagi pembangunan usahawan, sebab dia daripada melibatkan daripada diri dia sendiri. Ya, betul. Okey, Cik Zubir. Boleh selesai satu bab. Satu bab. Yang tu banyak lagi bab lah. Dia ulah panjang. Kita ada dua mungkin kita ada dua soalan lagi. Yang keduanya lagi, kalau kita tengok yang apa ni untuk berjaya dalam bidang keusahawan, untuk berjaya dalam perniagaan atau berjaya dalam kerjaya apa-apa saja, yang perlunya adalah ketahanan diri kita. Betul Tuan Haji? Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan contoh-contoh daripada zaman Rasulullah lagi berkenaan dengan ketahanan diri ataupun pembangunan diri untuk kita berjaya
dalam bidang keusahawanan gitu. Tafsir berjaya dulu. Ataupun Tafsir ada berjaya dulu. mungkin tuan nak jadi tafsiran sendiri untuk Tafsiran kejayaan itu subjektif. yes, betul. Tafsiran kejayaan subjektif. Mhm. Ada orang yang tengok kita apa ni banyak putih. Dah. Dia kata berjaya dah. Ada orang yang ramai isteri berjaya dah. Ada orang yang ramai anak berjaya dah. Yes. Kan? Ada orang yang banyak perniagaan dia berjaya dah. Ya, betul. Sebenarnya dia bermula daripada cita-cita dan juga niat kita lah. Hmm. Berarti kejayaan tu kita boleh ambil pengajaran daripada satu kisah lah. Mungkin cerita pasal ni melibatkan proses kepada keusahawanan, tadi keusahawanan, kemudian perniagaan, dan berkebetulan pula dengan Yayasan Pembangunan Usahawan ini ada dua unsur. Dua yang utama lah, satunya pembangunan usahawan, yang satu lagi ialah pembangunan perniagaan. Ya, betul. Yang kita kena kata lebih fokus kepada itu. Mungkin ada orang dengar satu cerita lah. Saya juga terbaca kisah ni. Dulu dengar je, lepas tu ada baca dalam ni. Sebab ada juga yang pada asalnya mungkin cerita-cerita daripada mulut ke mulut. Sekarang dah ditulis. Sama ada di media sosial lah senang. Kisahnya lebih kurang bermula apabila seorang pelajar bekasan dari lulusan ataupun lepasan sarjana muda pengurusan perniagaan daripada sebuah universiti tidak berpuas hati dengan ayahnya apabila ayahnya meminta dia jaga kedai runcit turun-temurun yang dibuat oleh ayah dia. Ya, betul. Contohlah, ini cerita. Dia ada cita-cita sendiri kan dia. Jadi dia masuk universiti ni, ayah dia sebagai peruncit kedai runcit, pengusaha kedai runcit, membiayai dia masuk universiti, belajar sampai sarjana muda, keluar dapat ijazah pengurusan perniagaan. Bila ayah dia tak sihat, suruh anak dia jaga, anak dia kata apa kelah ayah aku suruh aku jaga kedai runcit dia. Tak. Sedangkan aku ni lepasan ijazah. Betul. Sarjana muda pula tu dia pengurusan perniagaan. Kenal molek dia, dengar molek. Tapi ini tidak boleh dinafikan, ada mentaliti graduan yang sedemikian rupa. Sebab apa? Rata-ratanya kita kata dulu satu, bukan pandemik, istilah benda tahu. Boleh katakan satu isu besarlah negara kita ialah graduan memilih kerja. Yes. Jadi di sebalik daripada cerita itu, graduan, kita ada bawah program kita UGATES. Betul? Ya, betul. Saya baru tahu ni UGATES ni yang fokus kepada graduan. Jadi UGATES. Nak cerita pasal usahawan graduan ataupun UGATES ni, saya masih baru didedahkan dengan beberapa program dan sesi taklimat. Dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita wacanakan di bawah program UGATES ni. Ya, betul. Jadi mentaliti graduan ini ada yang begini. Kemudian bukan hanya graduan sahaja yang mempunyai mentaliti yang sedemikian rupa, tetapi juga kebanyakan orang lain. Jadi yang sebut pasal mentaliti ni sebenarnya dia bermula daripada mindset. Ya, betul. Ada ilmu ketok, ada. Ada kemahiran kedok, mungkin ada. Bakat kedok, itu tanya diri sendiri. Cuma pada saya, bila mentaliti kita negatif, maka akan jadi negatif lah. Tak ada ke mana-mana. Cuma ada macam saya sebut tadi, pengenalan kepada diri saya, pengalaman. Pengalaman mungkin boleh jadi satu ukuran melalui suatu cabaran, melalui suatu urusan pekerjaan, boleh mengubah, boleh mempengaruhi mentaliti dan juga boleh mengubah mindset kita. Ya, betul. Jadi mindset ini perlu juga kita lihat ada sejauh mana, tahap mana yang kita boleh kita katakan sebagai suatu tahap perubahan yang boleh kita nilai. Jadi dalam satu buku, ni orang putih kaji, dia kata
Rasulullah adalah manusia yang paling berpengaruh yang dibandingkan dengan 100 manusia Yang berpengaruh di dunia. yang Sekarang. berpengaruh Mhm. dalam sejarah manusia. Ya, Sejarah manusia. manusia. Maknanya dalam dah tahulah sehingga sekarang lah. Ini manusia yang paling berpengaruh. Dan kalau nak kiranya Rasulullah ni bermula daripada profil dia lah. Okay, profil kalau kita nak cakapnya pasal sirah nabawiyah. Tetapi kita sebut dalam dunia sekarang ni kita sebut profil ni dia salah satu daripada peniaga yang al-amin. Peniaga. Dia bermula dengan perniagaan. Apabila Siti Khadijah, itu sejarah tak? Ya, yang kita diajar di tingkat sekolah lah. Tetapi kira nak lebih baik dan lebih memberi manfaat dan juga ada faktor-faktor yang lebih besar, kita kena belajar sirah Nabawi. Jadi dia contohilah Rasulullah sebagai peniaga. Itu yang paling utama tu. Bagaimana ciri-ciri peniaga yang kita kata yang boleh membangunkan perniagaan dia? Yang pertamanya amanah tadi tu, al-amin tu. Kita nega. Kita fokus dah. Tapi barang contohnya, capu, hak buruk dengan hak baru, hak comel. Ya, betul. Kalau kita kata walimah, kita tak cek kata peniaga. Yang di sebalik itu sebenarnya mungkin rugi kalau hak buah-buah yang rosak tu, buruk tu, kalau kita buang rugi. Tak? Ya, betul. Tetapi kalaulah kita kata ada nilai di situ, amanahnya kita kata hak ni hak buruk, kita tak jual. Kalau dia nak ambil saja. Contohnya. Jadi mungkin peniaga ataupun mungkin pembeli dah tahu dah. Itu kaedah muamalatnya mesti betul, jelas. Baru ada unsur-unsur halal, unsur-unsur berkat. Jadi keberkatan itu akan menambah kepada amin tadi satu ciri. Kepada keusahawanan kita, amanah tadi, insya-Allah akan hadirnya keberkatan. Semestinya pasal tu. Ada jangan jarang di sisi Allah. Bila ada keberkatan, rezeki semakin bertambah. Rezeki bersama tambah. Jadi konsep kita mungkin kita kata konsep orang kaya lah tak? Ya. Sebab apa je kau kaya lah. Sebab orang kaya ni dia mikir cara dia biar duit kerja untuk dia. Bukan kerja untuk duit. Rich dad, poor dad kan sebenarnya. Kalau orang putih kata sebut let money work for you, not you work for money. Ya, betul. Jadi ini salah satu perkara yang boleh kita katakan asas yang perlu ada pada perniagaan. Keusahawanan dan perniagaan ini suatu yang berbeza. Jangan kita kata sama je wah. Ya ada perbezaan-perbezaan. Perbezaan itulah kena kita gariskan. Dan kalau kita ada orang-orang lain yang lebih tahu untuk membezakan garis-garis ini, maka datanglah YPU. InsyaAllah YPU boleh membantu sebagaimana setakat mana ilmu dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh kerajaan negeri kepada Yayasan Pembangunan Usahawan melalui penubuhannya yang telah mencapai 26 tahun tahun ni, insya-Allah 26 tahun. Nantilah kita tahun lepas telah menyambut bukan ulang tahun 25 tahun sebenarnya 25 tahun. Tapi dalam pandemik Covid. Dalam pandemik Covid. Okey, sebagaimana kita sebut tadi, adanya ilmu sebagai asas, kemudian campur dengan kemahiran, dan bakat itu sempadan kepada individu. Seterusnya pergi kepada pendekatan lebih klasik, apa yang dibuat oleh Khalifah Umar, dua Umar. Ya. Saya cuba untuk menerapkan tata caranya begitu pada peringkat awal hari itu. Apabila pergi senyap-senyaplah ke kawasan kita panggil food truck, drawbridge Terengganu drawbridge. Jadi janji pukul 8, pukul 6 gitu. Saja je nak tengok kepada maknanya kalau dua orang khalifah itu jadi Aziz dengan tu dia selalu turun ke bawah tengok macam gitu. Begitulah Cik Zubir. Kalau kita kenal kita, sekarang Cik Zubir saya dah boleh nak undercover dah lah.
Ya, Tak betul. kenal belaka dah. Jadi susah nak buat undercover. Kena pakai jubah janggut pula panjang. Jadi dia mungkin lah untuk dapat maklumat lebih lebih jelas dan terperinci. Kadang-kadang kita kena buat sesuatu yang berbeza daripada keadaan biasa. Kalau kita buat borang soal selidik, dia tulis je lah. Hmm. Tapi bila dia tulis atas tu dia kena tulis nama, dia akan tulis comel-comel je. Hidup kutuk Yayasan Pembangunan Usahawan. Sebab apa? Dia nak buat pinjaman kan. Kalau kutuk kok parut-parut mungkin tak boleh dah. Bukan begitu maksudnya. Mungkin hasrat dia untuk berkongsi pandangan terbantut disebabkan oleh faktor-faktor halangan tadi. Betul. Mungkin kata apa ni, kepentingan dia tadi. Jadi kalau kita pergi dengan keadaan yang kita perlu meneliti keadaan mereka, masalah mereka, hati kita panggil dia menyelami hati budi mereka. Ya, betul. Kata kalau setengah orang sebut jenuh nadi usahawan. Yes. Kita perlu apa ni? Perlu hayati, perlu rasai. Jadi kita mungkin boleh menyelesaikan banyak aspek lah isu-isu yang berbangkit dengan keusahawanan. Masa pendek dah Cik Zubir lah. Ya, dalam 15 minit. Jadi saya dah ada sebut beberapa perkara tadi. Contohnya kalau kira Cik Zubir tanya tadi berkenaan dengan cabaran. Saya lupa nak jawab. Tapi cabaran senang je saya fikirkan gini. Kita ambil contoh benih kurma. Kurma ni di tanah padang pasir ni. Ada cara nak tanam dia supaya tahan lama. Yes. Kalau kurma dengan keadaan persekitarannya yang kering, yang panas dan sebagainya, dia ada teknik menanam dia. Apa yang saya dah belajar sikit sebanyak tanam kurma ni, tapi bukan nak tanam kurma di Malaysia. Orang sahabat-sahabat kita lah yang ajar kita tunjuk cara menanamnya ialah dia letak batu supaya letak batu. Letak benda-benda berat atas tu. Dia tanam biji putih tu. Biji kurma yang tanam, benih kurma yang tanam. Kenapa? Supaya akarnya turun ke bawah. Turun ke bawah dan membina asas yang kuat dulu sehingga dia tumbuh ke atas tinggi. Untuk dia gagah mencapai menghadapi segala kemungkinan kepanasan, kekeringan. Jadi itu analogi sajalah. Tapi kisah pasal teknik tanam kurma tu betul tu. Ada sahabat yang berkongsi lah. Alhamdulillah lah kita ramai berkenalan dengan pelbagai pihak. Kita akan berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kita tinggalkan salah satunya lah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasul, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah yang baik. Dan harap-harapnya apa yang kita kongsikan pada hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. InsyaAllah dapat banyak pengajaran daripada ataupun pengetahuan daripada apa yang disampaikan lebih kurang dalam masa 40 minit dah berlangsung ni Tuan Haji. Dan sebelum kita berakhir ni Tuan Haji, kalau kita tengok surrounding kan, yang penting untuk berjaya adalah di kalangan kita ni mesti orang-orang yang positif ataupun orang-orang yang berfikiran secara berwawasan. Ya. Apa tu Tuan? Saya kurang berong saat ni sikit. Ya ke? Positif. Ya, kalau kita nak berjaya, kalangan surrounding kita pun kita mesti di kalangan orang-orang yang ini yang kita sebut tadi pengaruh tadi. Ya, betul. Jadi sebagai kita mengambil ada juga saya lupa sama ada dia hadis ataupun kata-kata ulama yang berkait dengan sahabat kita, pergaulan kita, persekitaran kita. Apabila kita sign dengan peniaga minyak wangi, maka wangilah kita. Ya, betul. Kalau kita sign dengan pembuat besi, buat keris dan bau besi kitanya. Ya, betul. Ini salah satu daripada perkara yang perlu kita lihat persekitaran kita. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang bermanfaat, berilmu dan
berpengalaman, maka kita sedikit sebanyak akan diberi. Bukan diberi, dengan sedikit sebanyaknya kita akan terpengaruh, kita akan mengikuti alur-alur ataupun laluan-laluan yang baik. Jadi kawan salah satu daripada perkara yang memberi kesan kepada kita, pengaruh. Sebab tu di sekolah pun ada rakan sebaya tau. Istilah dia pengaruh rakan sebaya. Ya, betul. Supaya dipupuk pembudayaan yang baik-baik di kalangan rakan-rakan sebaya. Dan begitu juga kalaulah pemupukan ini bermula di peringkat kawan-kawan dan yang mempunyai keusahawanan, maka dia akan jadi pengaruh kepada kawan dia yang lain. Ya, betul. Bukan hanya keluarga, tadi kita bercakap pasal keluarga, pemupukan di kalangan keluarga. Tapi dalam arti kata sekarang, kawan-kawan dan juga keperluan masyarakat persekitaran juga, supply and demand, kita panggil kod Melayu dia, tawaran dan juga permintaan. Jadi iaitu juga faktor yang boleh diinovasikan ataupun dikreativitikan oleh pelbagai pihak sebagai faktor untuk membuka ruang perniagaan dan keusahawanan yang baru. Jadi nak kita kena kawan, kita kena saling berhubung, kita kena ada network pelbagai pihak. Jadi dan pihak itu yang kita harapnya akan memberi perubahan pada kita. Ya, betul. Maknanya ada orang kata kalau kita berkawan dengan kita dapat pengalaman yang buruk ataupun yang negatif, dia akan jadi suatu ingatan, pengajaran. Ya, betul. Tapi kalau kita dapat suatu kebaikan, pengalaman yang positif, ia akan jadi suatu penghargaan. Ya, betul. Jadi dan juga ganjaran lah. Ya. Kalau kita saing dengan Cik Zubir, orang yang banyak pengalaman, maka pengalaman Cik Zubir itu dapat dikongsi bersama. InsyaAllah. Begitu juga kalau saya saing dengan orang kata dengan kaki pukul ke, jadi saya pula kuat gocoh. Kaki pukul orang juga. Jadi gitu, kita gangster juga. Ya, betul. Ini pentinglah. Sebenarnya apa yang baik itu dia akan kembali kepada kita semula, kebaikan itu, dan apa yang buruk itu dia akan kekal dalam diri kita. Betul. Dan bukan hanya dia akan kembali pada kita, tetapi akan kekal pada kita. Ya, betul. Yang baik yang itu juga daripada saya, dan maaf balik tu tak. Yang kekurangan dan keburukan itu mungkin kelemahan saya sendiri. Ya, betul. Dan apa kebaikan dan kelebihan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mohon jugalah salah silap sekiranya ada dalam siri ini, 1000 kemaafan, dan saya ucapkan terima kasih kepada inisiatif yang dibuat oleh Yayasan Guna Usahawan ini sebagai satu pengenalan dan satu silaturahim ataupun panggilan silaturahim pegawai-pegawai di peringkat rakan strategi kita, khususnya, dan orang ramai ataupun masyarakat di luar sana yang kita fikirkan mempunyai keinginan jadi untuk menjadi usahawan dan untuk memulakan perniagaan, datanglah, kami alu-alukan. Ya, betul. Usahakanlah bersama. Sebelum tu Tuan Haji, kita ada, sebelum saya nak war-warkan sedikit program WAPU, kita ada kursus latihan pemasaran marketplace kan. Sila. 11 hingga 11 hari bulan ini, 10 pagi, yang boleh secara percuma yang dibiayai sepenuhnya oleh WAPU, dan maklumat bolehlah melayari website WAPU ataupun Facebook WAPU. Dan satu lagi program adalah program secara online tadi, dan berkenaan dengan kursus-kursus berkenaan dengan marketplace dalam media sosial. YouTube, dalam Shopee, cara nak buat link, dan itu pun ada kita buat, dan maklumat juga boleh dapat dalam Facebook WAPU ataupun website WAPU. Jangan tinggal ataupun jangan lepaskan peluang ini. Sila usahawan ataupun bakal usahawan boleh mengikuti program ini secara dalam bentuk online.
Okey, Tuan Haji. Saya rasa dah mungkin kita dah ada berakhir dah. Dan Ingatkan ada iklan juga punya. dia dalam sikit. Ada yang Ada iklan sesi. Okey. Okey, Tuan Haji. Akhirnya apa harapan Tuan Haji untuk seterusnya? Oh, ada. Lihat. Harapan saya gini macam ni lah. Harapan saya kita bekerja bukan kerana tujuan satu tujuan ialah hanya untuk dunia sahaja. Ya. Tetapi kita juga ada apa yang kita amalkan, apa yang kita buat adalah untuk akhirat juga. Dan kita katakan sebagai pembudaya ilmu tadi. Mana kata sabda Rasul, nak ke dunia kena ada ilmu, nak akhirat pun kena ada ilmu. Ya, betul. Dan nak kedua-duanya ada ilmu. Ya, betul. Harapan saya kita budayakanlah ilmu keusahawanan kalangan masyarakat kita. Sebab apa? Yang ini juga daripada sirah juga kita belajar bahawa 9 daripada 10 cabang-cabang rezeki dan juga cabang-cabang kejayaan seseorang masyarakat kita adalah daripada cabang perniagaan. Yes, betul. InsyaAllah itu sajalah daripada saya. Harapannya kita dapat jayakanlah program-program yang telah diatur oleh kerajaan dan juga Yayasan Pembangunan Usahawan mengikut daya dan usaha kita sebaik mungkin. InsyaAllah kita mohon keizinan daripada Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji yang telah hampir 1 jam bersama dengan kita. Kita sesi pengenalan tapi dah mengambil masa 1 jam. Maknanya vision ataupun harapan Tuan Haji terlampau tinggi untuk melihat usahawan-usahawan di Terengganu ini dapat memajukan diri ataupun dapat menikmati apa yang ditawarkan oleh WAPU, dan kalau ada apa-apa masalah terus berjumpa dengan pengurusan WAPU, insya-Allah kita akan salurkan ataupun kita akan selesaikan secara setakat yang kita mampu, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi Tuan Haji telah bersama. Insya-Allah kita akan selalu bersama dengan Tuan Haji, mungkin dalam sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, untuk terus bersemuka dengan usahawan-usahawan secara online ini untuk menyatakan perkembangan ataupun program ataupun apa yang telah dilaksanakan oleh WAPU untuk membantu usahawan. Terima kasih itu sahaja untuk ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti sesi webinar ini. InsyaAllah sesi webinar ini akan diadakan secara kerap yang mungkin selepas ini, di mana penglibatan daripada agensi dan juga usahawan. Saya rasa itu aja. Minta maaf kalau ada silap dan salah. Kita akan jumpa lagi untuk next sesi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.